Ulasan Apek Cina. Salam sejahtera. Ulasan yang pertama kali ini, Apek mengambil satu isu lama, walaupun lama tetapi ianya berterusan, iaitu isu mengenai RUU 355. Apek buat video ini dalam bahasa kebangsaan supaya semua kaum di Malaysia boleh faham. Selama ini, ramai kawan Cina dan India, kawan MCA, DAP, PKR tanya Apek sokong atau bantah RUU 355? Apek akan tanya balik apa itu RUU 355. Ada yang jawab bahawa RUU 35 adalah hudud. Ada yang jawab hukuman Islam yang baru dan macam-macam lagi. Jawapan Apek adalah senang. Apek kata, saya bukan Islam dan tidak layak untuk membantah RUU 355. Banyak yang terkejut. Ada juga terus maki hamun kata Apek telah jual diri kepada orang Melayu. Apek tanya balik, kalau RUU 355 bukan tentang hudud, bukan tentang hukuman Islam yang baru, anda masih nak bantah lagi atau tidak? Apek dah katakan Apek graduan undang-undang. Apek bila nampak RUU, iaitu rang undang-undang, Apek terus tahu ia adalah untuk pindaan atas akta yang lama. Apakah akta yang lama itu? Akta yang lama itu adalah Akta 355 lah. Akta 355 dah ada di negara kita sejak 55 tahun lalu, iaitu Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965. RUU 355 hanya pindaan ke atas akta tersebut sahaja. Apakah pindaannya? Pindaannya adalah tahap hukumannya dalam jenayah syariah yang merupakan bidang kuasa Mahkamah Syariah melalui enactment Dewan Undangan Negeri yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Pindaannya ialah nombor 1, penjara tidak melebihi 3 tahun kepada penjara tidak melebihi 30 tahun. Nombor 2, denda tidak melebihi RM5,000 kepada denda tidak melebihi RM100,000. Dan 3, sebatan tidak lebih daripada 6 kali kepada sebatan yang tidak lebih daripada 100 kali. Itu sahaja. Adakah RUU 355 ada kena-mengena dengan orang bukan Islam? Tidak. Berdasarkan Akta 355, Akta Mahkamah Syariah 1965 dan Perlembagaan Persekutuan, Mahkamah Syariah tiada bidang kuasa ke atas orang bukan Islam. Adakah enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan termasuk hudud? Ya dan tidak. Akta 355 hanya merangkumi sebahagian daripada hukuman jenayah hudud, iaitu kesalahan meminum arak, kesalahan kazaf, iaitu tuduhan terhadap zina tanpa membawa saksi yang memenuhi syarat, dan kesalahan berzina bagi pelaku yang belum berkahwin. Dan tidak bagi mencuri, hirabah, murtad dan zina bagi mereka yang telah berkahwin. Sekarang Apek ingin menjelaskan kenapa saya sebagai orang bukan Islam tidak layak membantah. Perkara 3 subsection 1 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa agama Islam sebagai agama persekutuan. Kebanyakan negara Islam seperti negara-negara di Timur Tengah, hukum syariah adalah asas kepada sistem perundangan. Muslim yang merupakan majoriti di Malaysia sememangnya mencintai perpaduan dan muafakat dan tidak menjadikan syariah sebagai asas sistem perundangan di Malaysia, malah untuk mengawal di kalangan Muslim sahaja. Satu pindaan atas Akta 355 yang telah wujud lama adalah satu perkara di mana Muslim mengawal peradaban agama Islam tanpa menyentuh hak orang bukan Islam. Lagipun, kazaf, zina, arak bukan satu kesalahan bawah kanun keseksaan, maka tiada wujudnya percanggahan dengan Perlembagaan Persekutuan tentang kuasa mahkamah sivil. Ada juga yang menyangkal Apek Cina kata ini adalah langkah pertama membuka ruang untuk laksanakan syariah atas orang bukan Islam. Apek lawan balik dengan mereka. Apek kata sekarang tingkatkan hukuman atas pesalah Muslim apa kena mengena dengan laksana syariah atas orang bukan Islam. You mahu orang lain campur tangan dalam hal rumah tangga kamu kah? Sebab itu Apek kata sebagai orang bukan Islam, saya tidak layak untuk membantah RUU 355. Ramai rakan Melayu Muslim bertanya kepada Apek sama ada Apek menyokong RUU 355 ke tak. Seperti penjelasan di atas, Apek tidak layak untuk membantah maupun menyokong RUU 355. Apek menyokong rakan-rakan Melayu menggunakan proses demokrasi untuk pindaan Akta 355. Itu hak rakan-rakan Melayu saya. Tetapi saya tidak akan dikawal oleh Akta 355. Maka segala pindaannya Apek tidak berhak untuk campur tangan termasuk menyokong maupun membantah.
Inilah pandangan peribadi Apek Cina terhadap RU355. Beberapa hari lalu, Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Dato' Seri V. Ka Siong telah mengutarakan satu usul di Dewan Rakyat agar meningkatkan hukuman terhadap pemandu yang mabuk. 15 tahun penjara ke 20 tahun maksima, RM20,000 denda kepada RM150,000 maksima didenda. Apek menyokong. Namun dalam hati Apek rasa orang memandu dalam keadaan mabuk yang melanggar sampai orang mati tu seharusnya didakwa bawah kanun keseksaan dan dipenjarakan seumur hidup. Namun ada ramai netizen yang menyindir menteri ini. Ada yang kata undang-undang ni kurang sioman oleh menteri yang kurang sioman. Ada juga menyindir bahawa menteri ini nak menawan hati PAS. Ada yang kata menteri ini pandai imajinasi, undang-undang ni bodoh dan macam-macam. Apek doa agar kamu ataupun orang kesayangan kamu tidak dilanggar sampai mati oleh pemandu mabuk. Mungkin ada orang mati, mungkin kehilangan orang tersayang, baru faham siapa yang kurang sioman, siapa yang pandai imajinasi, siapa yang nak bodek-membodek ni. Ada juga yang katakan ini menteri tidak hormati kebudayaan Cina. Apa yang nak tanya? Di negara-negara orang majoriti Cina, China, Singapura, mana negara yang tiada undang-undang terhadap pemandu mabuk? You kata. Memandu dalam keadaan mabuk bukan budaya kaum saya. Langgar sampai orang mati bukan budaya kaum saya. You jangan memalukan kaum diri sendiri. Itu saja. Sekarang Apek nak sembang santai tentang ekonomi. Apek gaji tak banyak, sampai sekarang pun tak mampu nak beli rumah. Dan tumpang di rumah abang sudah bertahun-tahun. Namun ramai kenalan Apek telah membeli rumah dan tengah membayar ansuran. Antara mereka sewaktu PKP, ramai yang dipotong gaji, dibuang kerja, perniagaan lingkup dan macam-macam masalah. Memang semua hidup susah. Kadar pengangguran telah naik sampai 5.3% sekarang. Apek bersetuju dengan seruan bosku agar pihak bank dan kerajaan pertimbangkan untuk memanjangkan moratorium bayaran ansuran bank. Susah hati Apek tengok semua hidup susah. Kalau kerajaan dan bank boleh bantu rakyat sekarang, Apek yakin rakyat akan berterima kasih kepada pihak bank dan kerajaan apabila keadaan telah pulih. Kalau moratorium tidak disambung, ramai keluarga mungkin akan kehilangan tempat tinggal dan mengalami kesulitan yang tidak dapat dibayangkan. Anggaplah Apek Cina sekarang merayu kepada pihak bank bagi pihak semua yang berada dalam kesusahan. Kalau siapa-siapa yang bekerja di bank, mohon sampaikan mesej ni kepada pihak atasan. Mohon bantuilah rakan-rakan kita untuk mengharungi kesulitan ini. Selain itu, Apek ada satu cadangan kepada kerajaan untuk mendapatkan duit tambahan. Beberapa hari lalu, Apek telah minum kopi di rumah seorang kawan yang merupakan seorang peguam. Kawan-kawan beliau juga berada di situ. Kami membincang tentang kes, lepas tu sembang politik lah. Semua merokok di halaman rumah kawan itu. Isteri kawan itu menjerit dari dapur kepada mereka, "Pakai duit macam itu tak sakit hati ke?" Salah seorang kawan menjawab, "Kita ni bayar cukai, membantu ekonomi negara ni. Cukai pun dah berbilion-bilion." Sebelum Apek sempat nak menjerit, salah seorang rakan yang merupakan pegawai kerajaan pula menjawab, "Sebenarnya banyak duit hilang sebab kes selundup." Apek tak pernah fikir pasal itu. Keesokan harinya, Apek pun buat selidik sikit lah. Fuyo, disebabkan kes selundup rokok, negara kita rugi cukai RM5 bilion setahun. Sebabnya 60% pasaran di negara ini dikuasai oleh rokok selundup yang lari cukai. Untuk makluman, Bantuan Piratin Rakyat BPR telah menggunakan 10.88 bilion. Apa dok fikir? Kalau duit ni digunakan untuk membayar satu lagi BPR, duit yang lari cukai itu, kan semua akan senang sikit. Apa selidik lagi? Cukai yang akan dikutip untuk rokok salah, bukan yang lari cukai lah. Bagi tahun ini hanya lebih kurang 50% sahaja daripada kerugian hasil akibat penyelundupan rokok.
Walaupun tak sebanyak yang rugi, cukai yang dikutip pada masa ini apa katakan apa? Orang rokok you bayar cukai tebus dosa lah. Memang rokok ini bahayakan badan. Kalau boleh jangan. Bahayakan orang sekeliling dan mencemari udara. Macam-macam lah. Tapi kalau cukai tebus dosa oleh perokok ni boleh membantu membiayai inisiatif pemulihan ekonomi pasca COVID-19, biarlah perokok menebus dosa. Difahamkan oleh APEC, yang membeli rokok seluruh ni bukan sahaja pendatang asing tanpa izin sahaja, tapi yang dalam B40 dan juga M40. Mana tidaknya harga rokok seluruh tak sampai satu kos makan tengah hari. Tapi rokok yang sah semua dijual pada harga 3 hingga 5 kali ganda. Macam mana mampu beli rokok sah? Yang membeli rokok seluduk tu sebabnya satu, harga rokok sah terlampau tinggi. Apa rasa kemungkinan kadar cukai terlalu tinggi buatkan pengilang jual pada harga tinggi. Apa telah berbincang dengan beberapa kawan dari bidang bank lah, ekonomi lah, kewangan lah, perundangan dan PR. Apa ada dua seruan kepada kerajaan dan semua rakan-rakan. Untuk membantu keluarga-keluarga yang kini berada dalam kesulitan kehidupan, APEC nampak sesuatu membuat charity, membuat amal berbulan lalu. Untuk membantu kerajaan agar dapat memberikan lebih banyak bantuan kepada rakyat dan ekonomi. Untuk membenarkan perokok-perokok untuk menebus dosa mereka. Untuk membolehkan kerajaan mengaut balik cukai tebus dosa yang disongkapkan oleh penyeludup. APEC menyeru kepada kerajaan dan rakan-rakan bahawa kita mengetatkan kawalan sepadan untuk mengurangkan penyeludupan rokok. Kita perketatkan undang-undang yang mengawal aktiviti-aktiviti menyeludup rokok. Apa rasa perkara ini bukan setakat aktiviti penguatkuasaan sendiri boleh menyelesaikan isu ini. Kalau ada rokok yang berbayar cukai lebih rendah dan dijual pada harga kompetitif untuk bersaing dengan rokok seludup, maka perokok tidak akan membeli rokok seludup dan kerajaan pun dapat kutip lebih banyak hasil cukai dan rakyat pun boleh dapat BPR sekali lagi. Ingat 3 seruan ini. Sorry, memang rokok ni membahayakan kesihatan, tapi biarlah perokok menebus dosa dengan membayar cukai untuk membantu memulihkan ekonomi semua kita ni. 5 bilion ni bukan angka yang kecil. Jangan bagi mereka yang menyeludup untuk songkapkan 5 bilion ini. Ingat, rokok membahayakan kesihatan, tetapi biarlah perokok menebus dosa. Sampailah masa untuk belajar bahasa Cina. Disebabkan ketiga-tiga topik hari ini menyentuh tentang undang-undang, apa yang akan mengajar perkataan undang-undang dalam bahasa Cina. Falu. Ikut apa baca falu. Bukan lu, bukan falu. Lu. Falu. Baca dengan apa? Falu. Bukan liu, bukan lui, bukan lu. Lu. Tengok apa ni mulut apa? Lu. Falu. Undang-undang. Tak apa. You pergi cari seorang kawan Cina, tanya dia apa undang-undang dalam bahasa Cina, falu, dan minta dia ajar macam mana ejakan lu itu. Sekian saja. Terima kasih kerana menonton ulasan APEC Cina.